dan selamat petang. Okey, so saya ucapkan terima kasihlah kepada semua yang bersama-sama kita pada petang ini untuk kita bersama-sama mendengar bengkel kerja CIDS untuk guru pemulihan khas. Namun jika ada dalam ni bukan guru pemulihan khas, tak apa. So kita boleh dapat ilmu dan juga kami akan sediakan juga SPL KPM dan akan dapat jam kredit lah nanti ya. Okey, so untuk SPL KPM saya akan bagi link tersebut dari semasa ke semasa. Okey, dalam bentuk Google Form sebabnya SPL KPM ada masalah sikit. So saya ambil nama dalam Google Form dahulu, nanti saya akan masukkan dalam SPL KPM. Okey, boleh ya? Okey, so bagi memberkati bengkel kita pada petang ini yang beragama Islam, marilah kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Okey, so untuk makluman Encik Tanish dan juga guru-guru semua, Encik Tanish ni adalah kita punya penceramah kita pada petang ini. Okey, so beliau memang pakar dalam CIDS, tak ada masalah semua. Tanish boleh bantulah kita semua untuk CIDS yang terbaiklah untuk guru pemulihan khas. Okey, so saya sendiri pun tak pakar sangat. Okey, so saya rasa Cik Tanish boleh bantu sebabnya saya tengok dalam CIDS yang tuan-tuan yang ada sekolah yang buat lah. So ada perkara pun saya pun macam tak faham juga kan. So contoh-contoh yang saya tengok lah, mungkin ada yang cikgu gunakan sebagai amalan bahasa Melayu. Itu tak betul tu. So amalan bahasa Melayu adalah untuk kelas peralihan. Okey, itu salah satu contoh lah. Dan juga saya ada tengok juga, kami ada tengok juga sekolah tidak membuat, ada guru yang tidak membuat langkah-langkah tu. Saya tak tahu di mana kan, mungkin dia pun tak pakar sangat sebab dia pun daripada sekolah lain, pergi ke sekolah lain. Mungkin sekolah lama dia tak gunakan CIDS, bila masuk sekolah baru kena guna CIDS. Okey, so kita nak mantapkan penggunaan RPH melalui CIDS ini. Tapi kalau sekolah yang tak wajib CIDS tu tak apa, tak ada masalah. Tapi kena fikir juga mungkin satu hari nanti cikgu kena tukar ke sekolah lain. So sekolah itu menggunakan CIDS. So ini adalah satu ilmu lah pada cikgu-cikgu semua ya, boleh ya? Kalau ada masalah terus tanya, boleh. Saya rasa Encik Tanish memang bersedia menjawabnya. Tak ada masalah, kita macam berbincang lah dalam ni ya. Mungkin untuk Google Meet ni ada beberapa kekangan dia sebab kita tidak bersemuka, tapi kita cuba yang terbaik lah. Okay. InsyaAllah ini direkodkan, dirakamkan dan mungkin lepas ni boleh tengok balik lah rakaman tersebut ya. Okey, so tanpa membuang masa, saya jemputlah Encik Tanish untuk menyampaikan slot beliau lah berkaitan dengan CIDS untuk guru pemulihan khas. Okey, tapi yang bukan pemulihan khas jangan kecil hati, tak. So ini adalah untuk kita semua. Okey, boleh Encik Tanish? Okey, silakan. Okey, selamat petang diucapkan kepada penolong PPD, Puan Ella dengan Cik Nazar dan semua guru-guru pemulihan daerah Ili Perak. Terima kasih kerana menjemput saya untuk memberi serba sedikit ilmu tentang CIDS. Okay, sebelum kita mula ni, saya minta cikgu-cikgu just kosongkan minda cikgu, jangan fikir beban sangat, relax, okay? Sebab pemulihan memang senang nak gunakan CIDS sebenarnya. Kalau compare dengan yang lain, CIDS memang senang je nak guna sebab dia punya proses pun tak banyak. Kita nak klik-klik semua tak banyak. So kita ada dua subjek saja, bahasa dengan matematik. Okay, so sekarang silakan. Okay, sekarang saya akan tunjuk cikgu bagaimana kita nak gunakan CIDS ni. Okay, untuk nak masuk CIDS cikgu, okay, cikgu tak perlu nak susah sangat nak type dia punya URL tu. Okay, cikgu just buka je satu tab baru. Okay, cikgu just type CIDS. Okay, cikgu type CIDS dan klik enter saja. Okay, kita akan dapat portal ini. Okay, Collaborative Instructional Design System. Okay, yang dipanggil ASI model. Okay, klik CIDS, automatik kita akan dapat ini. Okay, so kat sini cikgu, klik ini yang pertama. Okay, dan setiap cikgu dah ada ID. Okay, ID ni cikgu boleh dapatkan daripada penyeras ICT cikgu atau penyeras CIDS di peringkat sekolah. Okay, so cikgu masuk aja ID cikgu, masukkan password. Okay, so kat sini saya juga ingin sarankan kepada cikgu supaya password cikgu lepas dah login, cikgu tukar password. Kalau cikgu masih menggunakan 1 sampai 6 tu, ada kemungkinan besar daripada sekolah lain mereka telah menggunakan ID cikgu.
passwordnya satu Malaysia sama lah, 1 sampai 6. Sebab tu kita menggalakkan cikgu-cikgu tukar password selepas cikgu dapat ID-nya. Okay, so klik pada login. Okay, perkara yang sangat-sangat penting juga kat sini cikgu kena faham. Okay, kalau cikgu pemulihan nak buat lesson plan untuk kelas pemulihan, cikgu kena pastikan minta penyelaras ICT create kelas dulu. Dia kena cipta kelas dulu. Okay, cipta kelas untuk pemulihan AS. Jangan pilih kelas yang aras perdana. So aras perdana memang cikgu tidak boleh menggunakannya sebab aras perdana dia punya komponennya lain. Okay, so kat sini cikgu kena klik pada laman utama mereka bentuk perancangan dan pengajaran. Okay, cikgu akan dapat paparan sebegini. Okay, dan kat sini cikgu, perkara yang penting sebagai penyelaras laras tu dia kena wujudkan kelas untuk cikgu. Kalau kelas tak diwujudkan, memang cikgu tak akan dapat nak buat lesson kat situ. Okay, so kena klik pada cipta kelas baharu. Okay, saya ulang cikgu, kena pergi ke tetapan ni. Okay, dan klik pada cipta kelas baharu. Okay, saya rasa semua ICT dah tahu dah perkara ini. Okay, tapi saya just ulang sekali lagi supaya dapat impas kembali sebab kita dah lama tak gunakan CIDS. Okay, so boleh flashback. Okay, klik pada cipta kelas baharu ni. Okay, dan cikgu akan dapat paparan sebegini. Okay, yang ni yang sangat penting cikgu. Kalau cikgu silap pilih kategori sekolah dengan aras kelas, memang cikgu tidak akan dapat synckan lesson plan cikgu atau rancangan pengajaran cikgu. Okay, di mana kategori kelas cikgu kena pilih. Ni sangat penting cikgu. Klik pada sekolah rendah. Okay, kategori sekolah cikgu kena pilih sekolah rendah. Okay, selepas sekolah rendah tu aras kelas cikgu kat sini cikgu kena pilih pemulihan khas. Okay, cikgu kena pilih pemulihan khas. Bukan tahun 1, bukan tahun 2, bukan tahun 3. Dia kena pilih pada tahun pemulihan khas. Okay, lepas tu cikgu letak je nama kelas cikgu. Okay, contohnya cikgu buat pemulihan untuk tahun 2. So 2 USM. Okay, dan cikgu letak bilangan pelajar yang terlibat dalam kelas ini. Okay, kalau kata mungkin cikgu ada 3 pelajar je, letak 3 pelajar. Okay, dan klik pada simpan. Okay, dan cikgu nak tambah lagi satu kelas lagi, boleh cipta kelas baharu. Okay, klik cipta kelas baru, pilih yang kelas yang kedua. So, sekolah rendah sama juga, aras kelas kena pilih pada pemulihan khas dan nama kelas cikgu pilihlah ketiga USM. Okay, dan pelajar mungkin ada 5 pelajar. Simpan. Okay, so kita cikgu kena ulang untuk membina setiap kelas. Okay, so cipta kelas tu itu aja cikgu. Itu yang asas, yang di mana cikgu kena cipta kelas dulu sebelum cikgu nak buat jadual waktu. Okay, dah cipta kelas, baru kita akan pergi ke jadual waktu. Okay, di mana kita akan pergi ke tetapan dan kita akan pergi ke waktu pengajaran. Inilah timetable cikgu. Okay, klik pada waktu pengajaran. Tetapan dan pilih pada waktu pengajaran. Okay, kat sini dia dah auto set dah 7.40 dengan 1.30. Kat sini cikgu, cikgu kena klik, jangan type masa kat sini. Cikgu kena ingat ya cikgu, kat sini cikgu jangan type masanya, cikgu kena pilih daripada list yang telah diberikan kat sini. Katakan sekolah bermula pukul 7.30, letak 7.30. Okay, dan habis sekolah pukul, katakan cikgu habis sekolah pada pukul 1.30. Okay, kalau 1.30, 24 jam tu 13.30. So, bila kita pilih 13.30 tu, automatically akan jadi 1.30 PM. Okay, dan jumlah maksimum waktu pengajaran di sekolah dalam sehari, okay, ni akan ikut pada yang peta yang ada dalam jadual waktu kita. So, dia akan ada 11 atau 12 peta. Itu terpulang pada sekolah cikgu. Mungkin ada sekolah 12 peta, ada yang 11 peta. Okay, so tulis kat sini 11 dan hari persekolahan Isnin hingga Jumaat. Okay, so kat sini cikgu kena pilih tarikh cikgu, okay, bila harinya dan nama kelas tu kena pilih. Saya ulang ya. Hari Isnin
kelas 2 UKM. Lepas tu pilih subjeknya. Ni. Yang ni masa nak pilih subjek cikgu kena berhati-hati. Okey. Kategori subjek yang ada untuk pemulihan ada 2 kategori. Okey. Satu ialah bahasa. Satu lagi adalah kategori sains dan matematik. Okey. Ada bahasa dan sains matematik. Okey, contohnya kita pilih bahasa. Okey. Dan pilih subjek. Cikgu kena pilih subjeknya bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Bukan bahasa Melayu SJK, bukan bahasa Melayu komunikasi, bukan bahasa Malaysia. Bahasa Melayu. Okey, klik pada bahasa Melayu. Dan sama juga kat sini cikgu, jadual waktu cikgu kena pilih mengikut jadual waktu persediaan kita. Contohnya cikgu kelas startnya pukul 8.10. Okey, dah sampailah mungkin cikgu ada semasa 30 minit untuk pemulihan. Okey, so 8.10 sampai 8.40. Kita ni. Okey, ya. Dan kalau bahasa Melayu tu dia SJKC ke SJK dia tulis bahasa Melayu je. Dia tak ada pilih SJK JKT tu dia. Ada. Pemulihan dia satu aja, bahasa Melayu saja. Dia bukan bahasa Melayu SJK tak. Okey, terima kasih. Arus perdana baru ada bahasa Melayu SJK dengan bahasa Melayu SK. Okey, terima kasih. Okey. So untuk pemulihan cikgu pilih bahasa Melayu, lepas tu masa dah letak. Okey, kalau 30 minit dia adalah jumlah waktunya 1. Okey, jumlah waktunya 1 dan RPH pun 1. Dah siap ni, baru kita akan klik pada tambah. Okey, bila kita klik tambah, automatik dia akan masuk dalam sistem. Okey, dia dah masuk dalam sistem kita. Okey. Lepas tu terusnya kita pilih subjek kedua. Okey, mungkin hari Isnin juga saya ada U2 USM. Okey, saya pilih sains dan matematik. Okey. Dan kat sini saya kena pilih subjek matematik. Bukan lain cikgu. Bukan T, bukan SJKT, bukan SJKC. Dia kena matematik. Okey. Dan pilih masa cikgu. So ikut jadual waktu persediaan cikgu. Contohnya start pada 9.10 sampai 90. Okey. Dah pilih. Sama juga jumlah waktu, pilih 1. Okey, jumlah RPH dia 1 dan klik tambah. Okey. Dah siap proses ni cikgu. Cikgu baru kena klik pada simpan. Okey, dan bila cikgu klik pada papar jadual waktu, dia akan tunjuk jadual waktu cikgu. Okey? Okey, ada setakat ni ada soalan cikgu? Cik Tanesh, selamat petang. Petang. Okay. Saya nak tanya sikit. Macam tadi yang kita buat kelas, katakan tahun 2 USM tu kita ambil bahasa Melayu dan matematik, tetapi kalau jumlah muridnya berbeza macam mana? Bahasa Melayu katakan 5 orang. Katakan bahasa Melayu 5 orang tapi matematik 3 orang. Adakah kita nak kena buat pilih kelas tadi untuk 2 subjek yang berbeza ke mana? Cikgu pilih yang maksimum pelajar tu. Kalau 5, tak ada masalah. Dia tak efek. Yang jumlah pelajarnya tak efek. Okey. Terima kasih. Okey. Okey, ada soalan cikgu? Kalau cikgu nak cetak jadual waktu ni pun cikgu boleh cetak, klik cetak. Okey, dan cikgu boleh simpan sebagai PDF. Okey, kalau cikgu tengok, nampak cikgu? Kat sini ada jadual waktunya, kita boleh adjust punya setting tu. Okay, yang ni kita boleh adjust dia punya size. Okay, lepas tu kita boleh print. Agak slow sikit. Okay. So, ni jadual waktu cikgu. So, sampai peringkat ini dia memang itu sahaja cikgu. Okay. Ada soalan lagi cikgu? Ya, selamat petang Cik Tanesh. Ya, Nur Faiza.
Ya, ya. Saya nak tanya berkenaan dengan katakanlah masa tu, katakanlah dalam sehari kita ada 3 kelas. Okey. PM satu Hmm. waktu, Mat 2 waktu dan BM kelas tahun 3 1 waktu. Tadi yang mula-mula BM tahun 2. Okey, baik. Sekarang ni katakanlah kalau BM yang akhir tu tahun 3 tu saya ada sejam. Jadi kita kena catat 2 lah ya. 2 waktu je, betul. Makna catat 2 lah. Tadi Cik Tanis tunjuk kalau setengah jam dia 1. Kalau Ya, sejam ada 2 lah ya. Okey, contohnya sekarang Isnin, okey, katakan saya ambil 3 USM. Okey, saya ada subjek bahasa dan saya pilih bahasa Melayu. Okey, masanya okey, start pada pukul 10.30 sampai 11.30. So bila 1 jam tu maksudnya ada 2 ya. waktu. So kat sini saya kena pilih 2. RPH-nya 1 sahaja, masih 1 dan klik tambah. Tu je. Lepas tu dah habis ketiga-tiga bahagian tu kita Simpan. dah cakap baru kesemuanya baru kita simpan. Ya. Sampai cikgu kena pastikan cikgu kat sini yang paling penting. Okey. Sebab ni biasanya cikgu akan buat kesilapan kat sini. Okey. Setiap kali cikgu tambah kat sini, okey dah habis. Okey, tu contohnya ada Jumaat. Okey, letak ada Jumaat. Lepas tu letak 2 KM. Okey, lepas tu letak bahasa. Okey, dah beli bahasa Melayu. Okey. Last subjeknya, okey katanya saya letak 8.40 sampai 9.40. So maksudnya ada Jumaat saya ada 1 lesson saja 8.40 sampai 9.40. Okey? Ya. Pilih 2 waktu. Okey? Jangan terus simpan. Proses ni sangat penting, cikgu kena klik tambah dulu. Lepas dah tambah baru maksudnya dia dah tambah dalam sistem. Kalau cikgu tak klik pada tambah, dia tak akan save. So kat sini kena tambah dulu baru kita kena klik pada simpan. So ada penjelasan kat sini. Terima kasih Cik. Okey. Okey, so perkara ni cikgu dah faham ya. Sebenarnya kita tak banyak sebenarnya untuk kelas pemulihan. So boleh cepat habis kita punya bengkel sebenarnya. Okey. Ini yang paling penting cikgu kena sebelum cikgu nak mula buat RPH. Kat sinilah cikgu-cikgu ramai yang keliru, tak faham mana satu RPH. Bila tanya cikgu, cikgu kata dah buat RPH, tapi bila kita tengok dalam rekod tak ada RPH. Ya. Okay, selamat petang Cikgu Tanis. Ya, Cikgu Nur. Saya nak bertanya mengenai tetapan bilangan murid tadi kan? Ya. Okey, sekarang ni sekolah saya dah memang sediakan satu jadual waktu tetap khas untuk pemulihan khas. Sekarang ni saya sebagai yang bukan admin ni boleh ke tukarkan bilangan murid tu sendiri ataupun masih lagi perlu melalui admin? Melalui admin. Kena maklumkan pada admin lah. Ya, ya. Segala perubahan bilangan murid dalam kelas cikgu tu, cikgu kena maklum kepada penyelaras CIDS. Okey, baik-baik. Okay, terima kasih ya. Okey, cikgu. Okey, so kat sini cikgu 2 perkara yang cikgu kena fahamkan. Okey, satu di mana cikgu kena buat rancangan tahunan cikgu. Yang kedua baru kita akan buat rancangan pengajaran. Okey. So first cikgu pergi ke rekod dan cikgu akan nampak perkataan rancangan tahunan. Okey, klik pada rancangan tahunan. Okey. So boleh klik ini. Okey, dan cikgu boleh buat RPT cikgu. Okey, contohnya saya padam ni dulu. Okey. So sekarang saya nak cipta RPT, sama juga cikgu klik pada kategori sekolah rendah, aras kelas, pemulihan khas, kategori subjek, kalau bahasa, klik pada bahasa, dan subjek cikgu kena pilih bahasa Melayu. Dah klik semua,
Cikgu jangan klik pada cari ya. Kalau cikgu klik cari pun memang akan takkan dapat. Sebab cikgu belum cipta lagi. So kena klik pada cipta RPT. Okey, cikgu akan dapat paparan sebegini. Inilah template untuk kita nak masukkan rancangan tahunan kita. Okey, biasanya pemulihan kita akan buat ujian diagnostik, kita akan buat tapisan dan kita kena kenal pasti kemahiran yang mana yang pelajar adalah weak. So baru kita akan buat untuk kemahiran tersebut. So ia bergantung kepada sekolah masing-masing. Okey, sekiranya pelajar tu dah melepasi kemahiran 1, tak perlu kita buat kemahiran 1. Kita boleh pergi ke kemahiran 2. So perancangannya bergantung kepada sekolah anda. Okey. So kat sini cikgu, perkara yang sangat-sangat penting kat sini cikgu, biasanya cikgu-cikgu tak baca uraian kat bawah ni. Okey, sebenarnya tanpa penceramah kita masih boleh buat sebab setiap kolomnya telah diberi penerangan. Okey, tengok nama rekod. Apa yang kena buat kat sini? Isi nama rekod. Sebarang nama yang ingin diberikan pada rekod perancangan pengajaran yang sedang dicipta sekarang. Okey, contohnya, cikgu nak buat pemulihan bahasa Melayu, cikgu boleh letak singkatan PBM. Okey, singkatannya sebagai PBM, pemulihan bahasa Melayu. Dan belakangnya ada M1 ni maksudnya minggu 1. Okey, yang singkatan ini merujuk kepada subjeknya dan minggunya. Okey, so cikgu boleh letakkan PBM atau PBMT. Atau cikgu nak letakkan nama lain pun tak ada masalah. Ia bergantung kepada kreativiti cikgu lah. Cikgu nak letak singkatan macam mana. Kalau cikgu nak letak sepenuhnya pun tak ada masalah. Kalau cikgu nak letak BM pun tak ada masalah. Sebab cikgu yang faham. Okay, so kat sini saya letak PBM. Okay, PBM. Lepas tu saya letak dash M1. Okay, kalau tak nak letak M1 pun tak ada masalah. Okay, sebab ia bergantung kepada tarikh yang kita nak tetapkan kat sini. Kalau saya tak nak letak pun saya padam, PVN dah cukup. Okay, dan klik pada tarikh minggu, katakan kita nak start daripada minggu pertama Mac. Okay, so klik pada tarikh, mulanya 1 Mac. Okay, dan tarikh hingga bila? 5 Mac. Dah ada. Okay, dan itu adalah minggu berapa cikgu? Minggu pengajaran bila berapa tu? Kalau ikutkannya, kalau kita nak letak minggu 1 pun tak ada masalah sebab kita lepas PDPR. Okay, cikgu nak start itu sebagai minggu 1 pun, cikgu letak minggu 1. Kalau tak, cikgu letak minggu 7 pun, tak ada masalah. Okay, so contoh saya letak minggu 1. Okay, dan kat sini cikgu ada 3 aspek yang maklumat dah sedia ada kat sini. Okay, kalau cikgu klik pada kemahiran pemulihan, semua kemahiran tu dah ada kat sini. Kemahiran sampai 32. KP 32. Dah ada kat sini. Okay, so cikgu just klik pada kemahiran apa yang cikgu nak fokuskan bagi minggu tersebut. Okay, kalau cikgu nak fokuskan minggu ni, 1 aja ni. Klik aja 1. Kalau cikgu nak letak 2, tak apa, letak. Nak letak 3, letak. Lepas dah pilih semua ni, baru kita kena pergi ke standard kandungan. Okay, dan kita pilih, kita punya standard kandungannya kat sini ada. 1.1. Okay, 1.2. Okay, 2.1. 3.1. Ada kat sini semua. Okay, standard kandungan kita boleh pilih kat sini. Okay, dan lepas tu objektif dah ada kat sini. Okay, so cikgu boleh pilih objektifnya. Okay, yang berkaitan dengan standard kandungan kemahiran cikgu tu, cikgu pilih. Okay, dan kalau cikgu sekolah TS25, kriteria kejayaan tu adalah wajib. So yang ini cikgu kena type sendiri. Ruang ni cikgu kena type. Okay, lepas dah type, cikgu just enter sahaja. Automatically dia akan ada apa yang cikgu type tu akan jadi satu balloon. Okay, kalau cikgu tak nak, cikgu boleh padam. Yang ni boleh type.
Okay. So objek pembelajaran, sebab kita dah ada objek, kita tak tulis objek pembelajaran. Okay, just biar kosong aja. Dah habis, klik tambah. Dah minggu 1 dah complete. So step inilah yang kita akan ulang untuk minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat sampailah habis kita punya kemahiran. Okay, yang ini adalah kita buat untuk bahasa Melayu. Yang ini adalah bahasa Melayu. Okay, cikgu? So step yang sama juga kita akan buat untuk matematik. Sama, klik pada rekod, klik pada rancangan tahunan, okay, dan klik pada kategori sekolah, sekolah rendah, okay, lepas tu pemulihan AS, kategori subjeknya sains matematik, dan kita pilih pada matematik saja dan cipta RPT. Okay, so step yang sama juga. Okay, letak nama rekod. Okay, PMT. Harinya saya letak 1 March sampai 5 March. Okay, minggu 1. Okay, kemahiran dah ada kat sini. Klik. Pra nombor. Konsep nombor. Okay, standard kandungan dah ada kat sini. Tahun 1. Okay. Objektif dah ada kat sini. Dah klik tambah. Okay. So cikgu-cikgu kena pastikan cikgu ada DSKP sebab kalau ikutkan pemulihan yang baru sekarang kita gunakan manualnya, dia memang ikut pada DSKP yang asal. Kalau BN dia akan ikut DSKP asal tahun 3, tahun 2. Okay, dan dia akan ikut pada matematik pun sama juga, dia akan ikut pada DSKP-nya. Tapi kat sini yang tambahan pada pemulihan ialah dia akan ada kemahiran pemulihan. So, teori standard kandungan yang itu telah dipecahkan mengikut kepada kemahiran pemulihan. So, bila kita klik saja kemahiran pemulihan tu, automatik dia akan tunjukkan tahun berapa ni ada kat sini. Okay, contohnya saya pilih ke P4. KP7, okay. Cikgu akan nampak dia akan ada tahun 2. Tahun 2. So, ia bergantung kepada apa kemahiran yang kita pilih. Bila kita pilih kemahiran itu, automatik di standard kandungannya akan keluar. Okay, so bermaksudnya untuk pemulihan cikgu tak perlu buat perancangan yang berasingan untuk setiap tahun, setiap darjah. Perancangan yang cikgu buat tu, satu perancangan tu boleh menggunakan untuk tahun 1 sampai lah cikgu nak gunakan tahun 3 tu boleh guna. So ini aspek untuk perancangan tahunan. Rasanya diorang faham Cik Tanish, diam je tu. Oh, dapat. Okey, tapi nak tanya Cikgu Tanish. Okey. Silakan. Cikgu Zamlah. Ni saya nak tanya, kalau misal kata saya dah buat rancangan tahunan tu untuk tahun 1, maknanya saya boleh gunalah untuk tahun 3 sekali? Ya, betul. Kemudian yang sebab satu lagi, dia akan ikut kepada kemahiran pemulihan yang untuk tahun tersebut. Oh, jadi yang kalau saya tengok yang buku merah dengan buku biru tu, dia memang ada dalam tu. Kemahiran apa untuk tahun 3, kemahiran pemulihan apa untuk tahun 2. Dia dah ada dah. Kalau untuk jadual waktu tu, saya kena siapkan sampai hari Jumaat dulu baru saya cipta RPT kan? Ya. Okey. Terima kasih. Okey. Okey, Cik Tanish. Ya. Saya nak tanyalah kan. Okey, tadi okey, kita akan ambil bahasa Melayu kan. Tapi contohnya lah, kalau dia ambil bahasa Malaysia, ada kesan ke tak ada kesan? Bahasa Malaysia memang tak ada subjek. Oh, tak ada subjek. Okey, maksudnya memang subjek tu tiada lagi dah. Bahasa Malaysia, dia bahasa Melayu. Term yang digunakan adalah bahasa Melayu. Okey, kalau macam matematik SJKC, kalau dia pilih yang tu pun ada kesan ke? Kalau memang akan kesan, ya betul. Memang akan ada kesan. Sebab DSKP yang telah diberikan oleh BPK itu adalah bahasa Melayu. Okey. Manual yang kita terima tu memang dalam bahasa Melayu.
Okey. Tapi kalau untuk contohnya matematik lah kan, untuk education contohnya. Okey, dia pilih untuk pemulihan dia pilih matematik education. Boleh ke? Memang tak boleh lah. Okey, contohnya mereka sekarang dia nak ajar untuk tahun 2. Dua. Okey. So, okey, saya tunjuk Okey, rekod rancangan tahunan. Okey, katakan cikgu tu cikgu pemulihan tapi dia tidak menggunakan kemahiran pemulihan, tapi dia menggunakan DSKP arus perdana. Okey, untuk tu senang aja, cikgu kena pilih aja sekolah rendah. Okey, tahun 2 kita tak pilih pada pemulihan. Kita pilih tahun 2. Lepas tu kita pilih subjek kita yang kita nak. Okey, matematik. Okey, matematik SJKC. Okey. Dan cipta RPT. Okey, so maksudnya edukasi tu untuk aliran Arus perdana. Arus perdana. Okey. Yeah. So tapi untuk pemulihan kena pilih matematik sahajalah ya, walaupun edukasi. Okey. Saya faham. Terima kasih. Sebab arus perdana dia akan ada standard prestasi, dia akan ada standard pembelajaran. Betul, ya. Okey. Dia agak berbeza sikit. Terima kasih atas penerangan tu. Okey. Apa cikgu, nanti jangan risau. Dalam kumpulan pemulihan ni pun ada JU sebenarnya. Nanti saya kenalkan JU-JU-nya. Okey. Okey, surprise. Ada. Okey, boleh. Cantik. Okey. So nanti apa pun boleh tanya dengan sekolah tersebut lah. Adalah. Mereka boleh bantu cikgu. Okey. Sekarang kita akan pergi ke modul yang seterusnya, ialah modul kita nak buat RPH. Okey. Modul RPH ni cikgu ada 2 cara. Satu, kita buat RPH daripada RPT kita. Okey, iaitu kita akan buka RPT kita dan kita akan buat RPH berdasarkan daripada RPT kita. Yang kedua, kita terus pergi ke rekod dan kita ubah kita punya RPT. Okey. So kat sini klik pada rekod. Okey, dan cikgu klik pada buka rekod. Okey. So dia akan keluar seperti ini. Biasanya cikgu-cikgu takkan ada aspek daerah semua, cikgu takkan ada. So cikgu just pilih aja nama cikgu aja kat sini. Dan cikgu klik pada cari. Okey. Dia akan tunjuk perancangan tahunan cikgu. Okey. So inilah perancangan yang cikgu telah buat. Okey. Dia dah ada kat sini minggu 9, minggu pengajar 1. Okey. MIW. Okey. MIW bermaksudnya ialah tempat untuk seminggu sebenarnya. RPT yang pencanaannya mingguan. Okey, dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai Multiple Integration Worksheet. Multiple Integration Worksheet. Okey, yang itu dipanggil sebagai MIW. Okey, ini adalah perancangan mingguan. Okey, so cikgu klik pada perancangan mingguan ni, MIW. Okey, dan cikgu akan dapat, sorry yang ni lengkap. Cikgu tak buat lagi kan? Okey, tak apa. Okey. Klik pada MIW dan cikgu akan dapat paparan sebegini. Inilah kemahiran-kemahiran yang cikgu telah pilih dalam rancangan tahunan kita. Okey. So, kalau cikgu perhatikan kat sini cikgu, kat sini semua biru, tiba-tiba kat sini semua ada merah. Okey. Yang ni adalah elemen-elemen yang biasa ada dalam RPH kita. Elemen menentasi kurikulum, nilai murni, KEBAT, BBM, itu elemen-elemen yang ada kat sini. Okey, untuk nak tambah elemen ini cikgu, cikgu boleh klik pada profil pembelajaran ini. Okey, tengok cikgu yang tajuk ni. Bila saya bawa cursor ni akan jadi grey. Okey, so klik pada profil pembelajaran. Okey, dia akan keluar paparan ini. So cikgu just tengok, cikgu nak tambah, cikgu nak letak objektif pembelajaran pun boleh letak kat sini, type, enter. Okey, simpan. Okey, cikgu kalau nak masuk kriteria kejayaan pun cikgu boleh type, klik tambah, simpan. Okey. Dan pergi ke aspek yang seterusnya. Kalau cikgu perhatikan sini, dia akan tunjuk arrow, apa yang kita kena buat seterusnya. So klik pada profil belajar. Okey.
So bila klik pada profil pelajar, kat sini ada kesediaan pelajar. Students prior knowledge. So bila klik sini cikgu, dia ada kat sini perkataan-perkataannya. Ayat-ayat dah memang dah ada. Pelajar pernah melalui situasi seperti dalam topik ini. Pelajar berkemahiran untuk menghadapi topik ini. Atau cikgu, pelajar mempunyai pengetahuan asas tentang topik ini. Pilih je. Kalau cikgu tak suka ayat ni, cikgu nak letak ayat cikgu sendiri pun tak ada masalah. Kalau cikgu rasa nak type dalam bahasa Cina pun tak ada masalah, cikgu boleh type. Kalau cikgu nak type bahasa Tamil pun boleh type, tak ada masalah. Cikgu just type, enter saja. Kalau cikgu tak suka ayat ni, cikgu nak masukkan ayat sendiri, boleh, cikgu just type, klik enter. Bila cikgu type dan klik enter saja, dia akan jadi satu balloon kat sini. Okay, dan kita terus pergi ke simpan. Ciri-ciri pelajar ni tak perlu juga. Okay, terus pergi ke simpan. Itu modul untuk counselling. Okay, next adalah profil media pembelajaran. Just ikut aja arah yang ditunjuk kat sini. Okay, lepas habis ni terus pergi ke profil media pembelajaran. Okay, profil media pembelajaran ini ialah bermaksudnya BBM. Okay, BBM kita, apakah BBM yang jenis media yang kita nak gunakan? Klik saja, ada kat sini. Klik animasi, pilih aja. Audio. Atau cikgu nak carta. Cikgu nak keimbasan. Cikgu nak barang grafik. Cikgu nak letak klip video. Pilih aja. Okay. Dan elemen dan komposisinya tak perlu. Okay. Kita terus pergi ke simpan. Okay, tak semestinya kita kena ada semua aspek-aspek yang ada dalam CIDS. Kita boleh customize mengikut apa yang kita nak. Okay. Dan sekarang kita dah pilih BBM kan. Sekarang bagaimana kita nak integrasikan BBM tersebut. Klik aja. Tengok. Tadi kita pilih klik animasi. Okay, animasi ni kita nak guna untuk apa? Okay, bahan untuk penjualan. Klik audio kita nak guna apa? Mendengar untuk catat isi-isi penting. Carta kita nak guna untuk apa? Okay, mungkin saya nak gunakan untuk aktiviti bilik darjah. Okay, keimbasan apa? Untuk apa saya nak gunakan? Okay, mungkin saya nak gunakan untuk aktiviti latihan dalam bilik darjah. Okay, bahan grafik. Okay, saya nak gunakan untuk apa? Boleh pilih aja. Okay, klip video. Okay, menonton untuk aktiviti pembelajaran bilik darjah. Dah pilih EMK, memang dah ada senarainya. Pilih EMK, elemen merantis kurikular yang berkaitan dengan topik cikgu tu. Okay, so bahasa kalau bahasa je. Simpan. Okay, next adalah kemahiran. Okay, kat sini pun ada banyak kemahiran. Tak perlu pilih semua. Pilih yang cikgu nak. Kebiasanya kita akan pilih kebat saja. So, pergi ke kebat, pilih kebat yang mana yang cikgu nak pilih. Okay, simpan. Lepas tu, aplikasi alat. Ini pun ada banyak alat-alat yang kita gunakan, yang pernah kita belajar kat college dulu kan. So, pilihlah alat mana yang cikgu nak gunakan. Kaedah teknik pun, okay, just pilih je. Mana satu cikgu nak. Okay, pembelajaran kooperatif. Okay, simpan. Okay, nilai. Klik. Okay, simpan. Semua dah ada dalam sistem. Cikgu just pilih saja yang mana satu cikgu nak. Okay. Yang ini pernyataan soalan pengajaran tu tak, okay, tak perlu. Terus pergi ke pentaksiran. Okay. So jenis pentaksiran. Okay, pentaksiran bilik darjah. Kaedah pentaksiran. Okay, apa kaedah yang cikgu gunakan? Okay, latihan bertulis. Atau cikgu nak letak juga pematian. Letak. Jenis aktiviti. Ada kat sini banyak. Okay, pilih saja. Okay. Dan inilah adanya pengajaran cikgu. Okey, ada 5 step. Induksi, langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan penutup. Okey, dah ada, simpan. Okey. Sekarang, saya dah buat perancangan mingguan yang lengkap. Okey, kalau cikgu tengok kat sini yang ada sunting MIW, cipta RPH. Bila dah ada warna hijau ni, bermaksud kita boleh cipta RPH yang lengkap. Okay, dan kompeten. Okay, so I klik pada suntik MIW ni dan cikgu akan nampak semua yang kita pilih tadi tu dah ada kat sini. Untuk seminggu cikgu, yang ni apa-apa yang ada tunjuk kat sini adalah untuk seminggu. Okay, kalau kita dah buat 1 minggu, yang perancangan 1 minggu tu memang
cekap, mantap, senang kerja kita untuk nak buat minggu kedua. Sebab elemen-elemen yang ada kat sini sampai profil pelajar dan sampai membentuk aktiviti pembelajaran ni, cikgu tak perlu pilih lagi. Cikgu hanya perlu tukar profil pembelajaran iaitu kemahiran pemulihan, standard kandungan dan objektif sahaja. Yang ini kita boleh guna pakai untuk kemahiran-kemahiran lain. Sebab tu saya selalu galakkan cikgu-cikgu supaya buat satu perancangan mingguan yang lengkap sebegini. Kalau cikgu dah buat lengkap sebegini, nanti senang kita nak buat minggu kedua. Okay, so contohnya I dah buat, okay I tutup, okay I tutup. Okay, sekarang ada minggu pertama I dah buat, I nak buat untuk minggu kedua. Macam mana cara saya nak guna untuk minggu kedua? Okay, senang je cikgu. Cikgu pergi ke rekod, cikgu pergi ke rancangan tahunan. Okay, dan cikgu pilih nama cikgu. Sekarang cikgu boleh klik pada cari. Dah ada dah. Okay, so klik saja ni. Okay, minggu pertama. Okay, yang ini sekarang saya, nampak cikgu? So, di sebelah kanan ada perkataan salin. So saya klik pada salin. Okay, dan sekarang saya ubah je tarikhnya 8 hingga 12. Okay, dan saya klik pada salin. Dan tutup. Tengok cikgu, minggu 1 dah ada, minggu kedua pun dah ada. Tapi kat sini cikgu nampak dia akan tunjuk minggu pengajaran yang 1. So kena tukar ini. Nak tukar ini senang aja. Pergi ke sunting profil pembelajaran di sini. Okay, klik saja. So cikgu boleh tukar kat sini minggu 2. Simpan. Tutup. Nampak? 1, 2. Okay, ada? Kat sini ada dah, ni pun dah ada dah. Okay, so katakan kat sini saya nak tukar kemahiran pemulihan ini saya nak tukar. Okay, klik aja sunting profil pembelajaran. Okay, so I boleh padam. Ini saya boleh padam ni. Okay, I pilih lah. Okay, ni. Okay, lepas tu I pilih ni. Okay, lepas tu. Okay, lepas tu tengok je kau yang mana satu. Okay, ni. Okay, ini. Okay, 2. Okay, objektif pun objektif dah pilih dah. So objektif, klik aja dia akan keluar. Pilih aja. Lepas dah pilih ni, okay, simpan dan tutup. Okay cikgu, tengok ini rancangan asal yang pertama minggu 1 ni. Ni minggu kedua I dah ubah, dah ada kat sini. Okay, sekarang I klik pada yang ruang yang sebelah kanan ni. Okay, cunting catatan dan papan RPT penuh. Okay, saya klik saja yang pertama ni. Okay, cikgu nampak minggu pertama lengkap. Okay, lepas tu cikgu drag bawah ni, cikgu akan nampak minggu yang seterusnya. Okay, saya klik yang kedua ni. Nampak lengkap. Padahal kita hanya tukar yang ini sahaja. Ruangan-ruangan ini dah ada, sedia ada dah. Sebab tu saya kata perancangan mingguan tu sangat-sangat penting. Kalau seminggu tu cikgu dah buat cantik-cantik yang pada awalnya rancangan kedua, 3, 4, 5, 6 semua senang sebab kita hanya tukar pada profil pembelajaran ini, kemahiran-kemahiran dan tarik sahaja. Elemen-elemen ni kita boleh guna pakai. Tanesh, yang sekarang ni sekarang ni PDPR kan, tapi dalam RPH tu dia ada 2 kan. Yang satu PDPR, yang bawah tu dia ada tulis stem rasanya. So boleh guna PDPR lah kan? Ya, cikgu boleh ubah PDPR-nya. Okey, katakan cikgu nak guna PDPR, tapi PDPR pun minggu ni saja kan, minggu depan kita dah mula pada biasa kan. So katakan cikgu nak ubah untuk PDPR. Tu dia ada. Ya. So cikgu kena pergi ke PDPR tu dia ada 3 step kan? Ya. Cikgu kena pergi ke tetapan dan cikgu kena pergi kepada adegan pengajaran. Adegan pengajaran. Okey, bila klik ni, cikgu akan dapat option-option ni. Okey, cikgu boleh untick
Ni. Oh. Ni dan terus pergi ke bawah ni, cikgu akan ada pra pembelajaran maya, pembelajaran maya, lepas tu cikgu boleh pilih pasca pembelajaran. Oh, ini kalau guna yang ni lah. Sebab saya Untuk biasanya saya terus ke cipta record tu. Lepas tu dia terus ada PDPR lah. Itu dapat 3 step aja tu kan. Ya. Okey. Okey, lagi satu saya nak tanya, pada Puan Laila lah. Okey, kaedah pentaksiran tu, kalau ada tengok dalam kaedah pentaksiran tu, dia ada 4 tau. Okey, pertama latihan dalam pembelajaran dalam talian atau pembelajaran digital. Yang kedua latihan bertulis, ketiga lisan, keempat pemerhatian. Okey, di sini tidak ada bacaan tau. So kita bacaan tu kita masukkan dalam lisan. Ya. Kaedah pentaksiran. Okey. Kaedah pentaksiran tu. Dia ada 4. So kalau kita buat latihan membaca tu, kita nak pilih mana? Lisan ke? Lisan tu perlisanan kan. Kalau bacaan tu? Membaca. Boleh type tambah lah, tambah sendirilah. Tambah je. Tambah sendiri kan? Ya. Sebab saya pun tak tahu tadi. Itulah ingat. Cantik betul-betul. Katakan saya type dalam masa Amir. Dalam masa Amir. Type, enter. Tulisan Jawi boleh? Jawi kalau cikgu dah ada software tu boleh type, tak ada masalah. Okey, cantik. Jawi boleh. Itulah saya ingat mungkin lisan bacaan tu kita ambil bahagian lisan kan, mana boleh type latihan membaca lah. Okey. Boleh. Cikgu dah tambah macam mana jenis aktiviti pentaksiran cikgu dah tambah pun boleh tambah, tak ada masalah. Okay. Semua aspek cikgu sebenarnya CIDS ni dia boleh customize mengikut kehendak kita. Boleh tulis lah sendiri. Ya, betul. Sendiri. Ya. Okay, terima kasih. Okey. Ada soalan cikgu? Setakat ni kita dah complete sampai perancangan tahunan. Next kita nak pergi ke perancangan harian. Okey, dah buat semua. Okey, rancangan tahunan pun kita dah buat secara mantap, memang dah okey dah. Sekarang I nak buat lesson plan. Nak buat lesson plan senang. Record, buka record. Okey. Dan kita pilih je nama kita. Okey, cari. Okey, dah ada. So kita sekarang nak buat lesson plan. So klik pada MIW. Cikgu kena tengok minggu tu betul tak? Okey, dah betul. Okay. MIW. Okey, sekarang kat sini juga ada 2 cara. Satu, kita pilih kelas secara manual kat sini. Okey, kalau saya klik pada ini, tekan untuk pilih kelas. Kita boleh pilih secara manual. Atau saya nak klik pada jadual waktu yang telah diwujudkan oleh saya tadi. Nampak simbol ni? Klik saja simbol ni. Paparan jadual waktu akan keluar. So saya klik pada ni saja apa matematik. Okay, automatically dia akan masuk 2 USM. Okay, sekarang saya pilihlah apa yang saya nak gunakan. Yang tak nak tu saya antik. Okay. Okay, carta saya tak nak. Okay, audio saya tak nak. Okay. Lepas tu, mungkin saya nak gunakan kaedah pemerhatian. Selepas tu saya gunakan aktiviti permainan. Ni step. Okay, pilih yang mana yang nak. Yang tak nak tu cikgu just antik sahaja. Okay. Lepas tu, bawah sekali cikgu akan nampak cipta RPG. Tengok, bila saya klik jadual waktu tadi, automatik tarikh dah keluar kat sini, masa pun dah keluar. Cikgu tak perlu pilih tarikh dengan masa. Sebab saya pilih daripada jadual waktu. Okey, dah ada apa yang kita pilih tu dah ada kat sini. Dan ke sinilah kita punya lesson plan.
induksi, langkah 1, langkah 2, langkah 3, bentuk type saja kat sini. Okey, dan kebiasaannya cikgu-cikgu yang buat kesilapan kat sini, ini baik kena bagi tahu. Ada juga cikgu-cikgu tak pilih kelas, dia terus pergi ke cipta RPH. So bila dah macam ni cikgu, kalau cikgu tengok kat bawah ni, akan ada satu tanpa penetapan kelas. Yang ini saya pilih kelas. Dalam tu lah saya punya RPH-nya. Yang ini tanpa penetapan kelas. So bila saya klik pada RPH tersebut, memang tak ada kelas. So saya klik pada sunting dan saya klik pada jalan waktu. So bila kita klik, okay, dan saya simpan, nampak dah tak ada dah penetapan kelas. Tidak masuk dalam RPH 2. So maksudnya 2 USM untuk dalam seminggu, kata dulu USM ada 3 lesson untuk matematik. So 3 lessonnya akan ada kat sini. So lesson 1 adalah hari pertama, lesson kedua adalah hari kedua, lesson 3 adalah hari ketiga. So kita pilih aja. Okay, nak sunting, so klik sunting, cikgu nak edit, okay, cikgu nak type, okay, type, okay, type, okay, lepas tu masa seletar 5 minit, okay, yang ni seletar 10 minit, seletar yang ni 10 minit, okay, mungkin saya akan langkah ketiga, antik, saya letak terus ke penutup. Dah terlebih dah, okay, kurang 5 minit, 30 minit. Okay, so kat ruang ni cikgu nak letak bahan cikgu. Okay, nampak cikgu catatan ni, okay. Klik ini saja, kita boleh letak media, kita boleh letak link, kita boleh letak images. Images ni pastikan image tu ada dalam Google Photos. Okay, sebab dia kena gunakan link juga. Kat sini kita kena letak dia punya link. Okay, katakan saya nak letakkan YouTube. Okay, kat sini contohnya saya letak media. Okay, contohnya saya ambil satu video. Okay, saya letak okay, contohnya video ni. Okay, saya klik pada share. Hai semua. Saya ambil copy. Hari ini kita akan lepas tu saya pergi ke lesson plan. So saya letak ni, klik pada media, saya paste sahaja link tersebut kat sini, klik OK. Automatically-nya kita akan dapat dia punya link kat sini. Okay, contohnya saya simpan. Okay, katakan guru besar, kalau PPD nak pantau, nak tengok apa bahan yang cikgu guna, boleh klik aja. Cikgu. Hai Cikgu Denis. Cikgu Denis minta maaf. Boleh tolong tunjuk sekali lagi tak? Tunjuk yang mana satu cikgu? Boleh tolong tunjuk sekali lagi tak macam mana nak ambil daripada YouTube tu? Minta tolong sangat-sangat. Okay, no problem. Terima kasih. Okay, contohnya, saya padam ni dulu. Okay. Contohnya saya nak cari, okay, just cari aja lah video suku kata KB. Okay, saya klik pada videos. Kat sini dia akan tunjuk dia punya video-video yang berkaitan dengan topik yang kita nak. So, saya klik saja video tersebut. Okay, dah ada. So kat sini juga bawah video tu kita akan nampak perkataan share. Okay, klik pada share dan kita copy saja link ni. Klik copy. Okay. Bateri. Lepas dah klik tu, baru pergi ke RPH, pergi ke ruangan catatan tu, letak video, klik plus ni, klik pada media dan paste saja link tersebut.
Bila saya klik pada tu, klik OK, paparan video akan ada kat sini. Cik Tani, Ya. dia kalau besar sangat dia boleh ke sebenarnya? Nak kecilkan boleh, tak ada masalah. Maksud saya kalau kalau YouTube tu besar, dia tak ada masalah. Dia berapa lama dia boleh kot kalau yang besar pun. Boleh, dia tak ada masalah. Video begitu besar macam mana pun tak ada masalah. Dia just ambil link saja. Oh, Kita kita tak ambil ambil link tu. Kita ambil link saja. Alright. Okay. So, bila kita klik pada simpan, kita akan nampak ni video. So, katakanlah PPD dah tengok PDPI kita, okay, mereka akan tengok lesson plan kita kat sini, okay, dia akan tengok apa bahan yang kita gunakan, semua dekat sini. Okay, dah habis lesson, okay, dah buat perancangan, sekarang kita nak hantar untuk pengesahan PGB. Okay, so kat bawah tu cikgu akan nampak step penyeliaan. Okay, klik pada hantar untuk pengesahan. Okay, so kat sini cikgu kena pilih RPH mana yang cikgu nak hantar. So tik saja dan cikgu sahkan penghantaran. Hantar sekali sahaja. Okay, dan lepas saya dah buat lesson, okay, dah habis lesson plan, so nak kena buat refleksi. Okay, saya kena buka balik lesson plan saya. Okay, saya kena pergi ke lesson plan saya. So I terus pergi ke sunting. Okay, dan saya terus pergi ke aspek menilai. Aspek menilai inilah kita punya refleksi. Okay, type aja refleksi. Lepas tu simpan. Okay, dan kita nak letak evidence bukti pengajaran kita pun kita boleh upload. Sama ada kita nak gunakan Google Classroom, D5, kita nak gunakan YouTube, Google Images, semua kita boleh gunakan dengan ada dia punya pautan link tersebut. Kalau cikgu kumpul bahan-bahan melalui Google Classroom, just connect aja Google Classroom. Kalau cikgu letak dalam Google Drive, letak je Google Drive. So bermaksud pentadbir boleh tengok bukti pengajaran cikgu. Okay. Cik Tanesh. Hello. Okay, tadi tentang nak upload link YouTube atau apa-apa kan. Okay, kalau kita ada gambar ataupun gambar kita sendirilah, maknanya gambar PDP sendiri, itu macam mana cara dia nak masukkan? Kena masuk, yalah dalam mana-mana sebab mungkin tak sesuai dengan yang ada kat Google lain-lain kan. Maknanya kita masuk Google Drive ke macam tu lah. Okay, ya, kita kena masuk dalam Google Drive. Okay, contohnya, katakan bahan ini, okay, saya nak letak dalam sebagai bukti pengajaran saya. Okay, yang mungkin link Google Meet, okay. Okay, recordingnya, I klik saja, saya ambil dia punya link pautannya. Okay, get link. Okay, get link. Okay, serta. Okay, only with the link. Okay, copy link. Okay, dan sama juga pergi ke RPH tadi tu. Pautan ke sumber bukti pengajaran. Okay, letak je dia punya link kat sini. Okay, pautannya ada kat sini. Okay. So nanti bila PPD dah klik dah tengok, boleh klik dah tengok. So ni ada Jamboard. Okay, ada soalan? Ni pembelajaran bersama pelajar. So ni bukti-bukti pengajaran kita.
Okey, ada soalan cikgu? Sebab I dah cover dah semua topik. Kalau ada soalan boleh tanyalah, ini peluang kita. Mungkin semua faham kot ni ataupun ada yang live worksheet. Ini ada soalan kat sini. Soalan kat chat ya. Okey. Okey, cikgu live worksheet, cikgu just letak dia punya link sahaja cikgu, macam tadi tu. Just copy link tu. Letak dia punya link tu kat sini. Okey. Dan cikgu boleh klik pada pautan. Automatik dia live worksheet akan masuk. Atau cikgu nak letak link quizzes, cikgu nak letak link word wall. Kalau cikgu nak letak link free HTML, tak ada masalah, semua link tu aja. Yang penting link. Yang shorten link ke atau cikgu nak gunakan link yang sedia ada tu tak ada masalah. Link tu aja masuk kat sini. Okay? Ada soalan? Kita memang tak boleh upload bahan terus ke desktop ya. Okay, dia sebenarnya sebelum ini tahun lepas memang Dr. Ismail memang bagi kita upload dalam sistemnya. Yang isunya ialah cikgu-cikgu upload file yang paling besar. Video 3GB, 4GB sampai dia jadi crash. Sebab tu mereka dah limitkan supaya kita menggunakan Google Drive. Sebab Google Drive yang ke D5 unlimited. So cikgu letak kat sana pun cikgu boleh guna bila-bila masa. Tak ada orang yang kacau. Yang ada juga tahun lepas ada sekolah dia buat RPH cantik-cantik. Sebab tu saya kata pada awal saya kata cikgu tukar password. Ini sekolah daripada daerah lain menggunakan ID kita dan masuk dalam sistem kita, dipadam rekod kita semua, tukar nama sekali, akhirnya dah jadi Amelia cikgu tersebut. Dan semua rekod-rekod yang telah dicetuk oleh cikgu A ni dah tak ada rekod dah. Sebab semua telah dipadam. Masa tu memang dia upload dalam desktop ke sistem. Okey. Ada apa soalan cikgu? Okey, Encik Tanish. Ya. Okey, ini pada saya lah kan. Okey, saya contohnya nak tengok lah. Okey, sekejap ada dua ni. Cikgu yang mengajar dua kelas yang berbeza pada waktu yang sama. Okey. Cikgu yang sama mengajar dua kelas yang berbeza. Tidak, itu soalan lain tu. Saya ni, sekejap ya. Sorry. Saya tengah Google Meet satu lagi. Terkeluar soalan. Okey. Itu saya off-kan. Okey, macam ni. Untuk saya lah kan kami di PPD. Okay, macam contohnya saya nak tengok lah untuk daerah. Macamnya nak tengok untuk pemulihan saja sebab dia selalunya saya akan masuk bahasa, BM macam, tapi BM tu banyak lah kan. Saya nak tengok untuk pemulihan saja. Macam mana buat tu? Nak tengok sebenarnya nak buat tu bukan susah, senang. Macam mana nak pilih di mana tu? Ada dua cara. Okay. Satu, kita kena pergi ke klik pada rekod. Okay. Lepas tu kita kena klik pada rekod penyediaan. Okay. Dan dia akan keluar senarai ini. Sunting senarai guru. Sunting senarai guru? Ya. Kat sini dia akan keluar sebegini untuk PPD ya. Cikgu-cikgu takkan dapat, jangan risau. Ini PPD saja. So cikgu pilih je nama sekolah tersebut. Cikgu kena pilih satu persatu dulu lah. Setiap sekolah tu kena pilih, type nama cikgu tersebut, cari pengguna.
Okay, Tapi masuk ini kata cikgu ni. tapi kalau macam saya tak pilih sekolah, saya nak tahu daerah terus. Sebab sekarang cikgu kena pilih satu persatu dulu nak ke sistem cikgu. Okey, sorry. Okey, teruskan. Okey. So cikgu kena pilih satu persatu, masuk klik saja ni. Dia automatically dah habis dah. So pergi ke sekolah yang kedua. Okey. Cari pengguna. Okey, klik ni. Siapa orangnya? Pergi ke sekolah ketiga. Okey, sama juga cari pengguna. Okey, dah siapa guru pemulihan. Okey. Katakan cikgu ni pilih. Okey. Dan tutup. Katakan I dah pilih semua satu sekolah. Okey. Sekarang bila saya klik pada rekod penyelian ni. Okey. Senarai-senarai yang saya tik tadi tu hanya akan keluar kat sini. Oh, okey. Maksudnya saya simpan dululah senarai tersebut dulu. Ini yang cikgu saya pilih tadi kan, ada kat sini. Okey. Ini satu caranya. Jadi guru ulang tadi daripada mana tadi? Step tadi. Boleh tak ulang? Rekod, okey. Slow sikit Sanis. Kita pun tanya sama tu. Okey, rekod penyeliaan. Okey, rekod penyeliaan. Okey. Lepas tu, ni besarkan dulu. Okey. Okey, bawah sekali akan ada sunting senarai guru. Sunting senarai guru. Okey. Klik ini, dia akan keluar ini. So kat sini cikgu just pilih nama sekolah tersebut satu persatu. Okey, yang berkaitan lah yang Ya. Lepas tu cari pengguna. So dia akan tunjuk kat sini. So cikgu pilih yang berkaitan saja. Okey, katakan cikgu bukan cikgu ni, cikgu just nak cikgu ini saja. Klik, pergi sekolah seterusnya. Sekolah kedua. Cari pengguna. Okey. Itu aja sebenarnya. Okey, betul. Saya baru tahu ni. Terima kasih Cik Tanish. Okey. Saya akan masuk bahasa Melayu, bahasa Melayu saya akan tengok satu-satu lah kan, tapi kat situ banyak lah kan. Daripada betul. Arus perdana saya kena carilah, memang agak payah. Macam mana cara mudah untuk dapat kan. So ini memang baguslah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, ada soalan cikgu? Rasa semua dah faham dah. Okey, ada pertanyaan ke? Ada yang masih tak faham ke? Boleh beritahu lah. Okey, sebab kita guna Google Meet saja ni. Mungkin ada yang laju sangat ke, Cik Tanish laju, tapi saya boleh faham kan. So ada pertanyaan daripada rakan-rakan guru semua? Minta maaf Cik Tanish. Nak tanya, macam mana nak buat RPH kalau misalnya gabungan kelas macam tahun 2 dengan tahun 3 masa yang sama. Kemudian nak tulis pada RPH tu macam mana? Terima kasih. Kelas gabungan yang pertama sekali cikgu kena buat ialah cikgu kena cipta kelas gabungan dulu. Okey, itu yang penting sangat. So kena pergi ke tetapan, cipta kelas baharu. Okey. Dan cikgu kena ini kelas sekolah rendah, arus pemulihan khas. Cikgu, kelas gabungan untuk sekolah untuk arus perdana ke pemulihan? Pemulihan. Tahun 2 dengan tahun 3 masa yang sama. BM. Tak ada masalah cikgu. Kalau cikgu kelas pemulihan, dia tak efek sebab kat rancangan tahunan tu rancangan tahunan, masa kita buat perancangan tahunan tadi tu, kita kan ada aspek tahun 1, 2 dan 3. So cikgu just pilih lah. Contohnya, ni pemulihan bahasa Melayu. Ikut pada modul yang cikgu ada pada cikgu pilih je kemahiran untuk ini, katakan kemahiran 1 ni adalah untuk tahun 1. Lepas tu untuk tahun 3 mungkin kemahiran 9. Kalau cikgu tengok sini, dia memang ada dah kemahiran tu. Ikut panduan cikgu. Sebab pemulihan diikut pada kemahiran pemulihan. Dia bukan ikut pada arus perdana. Kalau arus perdana baru kita akan menggunakan modular. Tapi pemulihan kita tak gunakan modular sebab kemahiran tu dah ada dalam KKP. Kemahiran pemulihan.
Kita pilih je, memang dia akan ada kat sini. Semua kemahiran ada dalam kita punya DSKP tu memang akan ada kat sini. So tak ada masalah sebenarnya. Faham cikgu? Tak perlu ujian kelas. Dia just gunakan yang sedia ada. Cikgu akan buat satu lesson plan saja. Tak perlu buat 2 lesson plan. Sebab cikgu dah gabung dan cikgu pun dah letak dia punya kemahiran semua secara gabungan. Cikgu hanya buat aktiviti saja untuk 2 kelas tu. Okay? Senyap je. Hello? Okay. Dengar. Kalau arus perdana dia boleh gabung beberapa kelas. Memang betul. Katakan saya nak gabung kelas, okay, just sentuh sikit lah. Mungkin cikgu nanti tiba-tiba jadi laras CIDS. Boleh lah cikgu buat kerja ni kan. Okay, kalau cikgu nak wujudkan kelas, senang aja. Cikgu kena pergi ke tetapan dan cikgu kena cipta kelas baru. Okay, kat sini cikgu pilih sekolah rendah, lepas tu tahap cikgu pilih yang tahap pertama dulu. Okay, katakan gabungan kita nak buat tahun 2 dan 3. So, I pilih tahun 2 dulu. Okay, nama kelas letak tahun 2 dan 3. Okay, jumlah pelajar mungkin saya letak, okay, kelas cantuman kan 15 pelajar, okay. Saya simpan. Okay. So, kat situ I dah buat dah. Sekarang saya nak buat rancangan tahunan secara modular. Senang aja. Cikgu kena pergi ke rancangan tahunan. Okay. Tadi yang utama cikgu pilih tahun 2 kan. So kat sini cikgu kena pilih sekolah rendah. Cikgu kena pilih tahun 2 dulu. Okay. Lepas tu cikgu pilih subjek, bahasa. Okay. Contohnya bahasa Melayu. Dan cipta RPT. Okay, so kat sini dia automatically akan keluar untuk tahun 2. Okay, ini tahun 2. Semua saya pilih ini semua tahun 2. Okay, dah semua okay. 23 sampai 26. Ini contoh aja ya. Okay. So tambah. So tahun 2 dah complete. Sekarang saya nak tambah tahun 3 dalam tahun 2. Okay, kelas cantuman. Okay, so kat sini I kena pilih pada sunting profil pembelajaran yang sebelah kiri ni. Okay, dan terus drag sampai ke bawah dan cikgu akan nampak pembelajaran modular. Okay, so klik saja modular dan cikgu akan keluar ni, pilih sekolah rendah, aras tahun 3, subjek bahasa Melayu. So, klik pada tambah modular. Sekarang cikgu pilih kemahiran cikgu yang nak ajar tu. Okay, dah semua habis, simpan. Tu. Okay, saya dah wujud dah modular. Okay, saya klik pada sunting catatan ni. Cikgu akan nampak. Tengok cikgu, ni tahun 2. Yang atas ni tahun 2. Modular tahun 3. Okay, ini sekolah bagi kelas cantuman. Nak buat 3 kelas pun tak ada masalah. Boleh buat. Sama juga step. Cikgu kena tambah, belajar modular, pergi ke tahun yang seterusnya. Okay, ada soalan? Okay, kalau ada soalan, ruangan chat pun boleh. So, oh ni ada soalan. Kalau arus perdana boleh gabung berapa kelas? 3 kelas boleh ke? Okay, boleh. Pilih modular sajalah yang Cik Tanish. Ya. Okay. Boleh tanya ruangan chat pun boleh. Selamat petang. Ya, Cikgu Farida. Ya saya. Saya nak tanya dengan Puan Laila sekali lah. Tentang jadual waktu, memang macam saya memang gunakan CIDS ni. Untuk 1 Mac, kita tahu tahun 1 dengan tahun 2 dah mula belajar 1 Mac kan. And then jadual tu
sekolah dah beri untuk tahun 1 dan 2, tapi tahun 3 dia masih PDPR. Jadi kita kena buat jadual set yang berlainan ke? Okey, dia simple aja. Okey. Katakan ada perubahan jadual waktu. Okey. Ini pun sangat penting. Ini jadual waktu asal. Okey. Kita dah buat lesson plan cantik. Sekarang fikir dah bagi jadual waktu yang baru. Okey. Cikgu jangan padam jadual waktu anda. Jangan edit jadual waktu kat sini. Cikgu just klik pada tambah set jadual. Okey, tambah set jadual. Dan kita akan dapat satu paparan baru dan kita wujudkan dia punya jadual waktu. So nampak juga ada, sekarang dah, tadi ada 2 je, sekarang ada 3. So jadual A, B dan C. Okey, macam so, setiap kali ada perubahan jadual waktu, tambah je set jadual, jangan padam. Okey, maksudnya minggu depan 1 Mac tu, 1 Mac tahun 1 dengan 2 bersemuka kan. Jadi kira dia jadual penuh. Kemudian yang tahun 3 kita kena buat tambah set jadual lain lah sebab dia PDPR. Okey, cadangan saya cikgu tak perlu tambah set jadual untuk ni. Cikgu boleh pilih jadual waktu secara yang tadi saya tunjuk tadi, secara manual. Oh, okey. Kalau cikgu pilih jadual waktu, ikon jadual waktu, dia akan keluar jadual waktu kita. Yang sebelah tu kan ada satu perkataan sila pilih kelas tu. Klik pada pilih kelas mana yang terlibat, cikgu boleh buat. Secara manual pun boleh buat, tak ada masalah. Okey, pilih kelas. Okey, faham. Okey. Ada soalan juga? Okay, boleh tanya kat ruangan chat sama ada faham ataupun macam mana tu. Boleh komen lah apa-apa saja. Okey, setakat ni tak ada kot. Semua dah faham. Okey. Saya rasa jelas lah, saya rasa memang jelas sejelas-jelas lah yang Cik Tanish bagi ni sebab kita tumpukan pada pemulihan khas sahaja. Memang nampak belajar walaupun saya dah dua kali rasanya saya pergi ke SMK Sultan Abdul Aziz so yang Cik Tanish yang bagi kan. Tapi saya pun sangat, saya pun tak dapat nak pick up. Yang ini memang saya betul-betul faham. Okey. Bukan pada pemulihan khas tapi dalam ni mungkin ada guru bukan pemulihan khas pun tak ada masalah sebab dia boleh tahulah kan step-step tersebut. Tak ada masalah, jangan risau. Okey. Dia stepnya sama je sebenarnya. Harus perdana ke pemulihan ke sekolah menengah ke semua stepnya sama je. Dia hanya berbeza subjek saja. The subject content is different. That's all. Cik Nazar ada soalan Cik Nazar? Cik Nazar. Sebab kali ni okey sikit sebab kita khusus untuk itu rumah macam yang first pearl tu pening juga kejap sana kejap kemari ni satu benda senang sikit lah. Okay. Dan boleh kita kalau benda ni nanti kalau yang rekod ni kita boleh share lah. Saya rasa okey, terima kasih banyak lah tu. Okey, thank you. Cuma mungkin lah untuk sekolah yang tak buat tu kadang-kadang kita boleh lupa juga. Sebabnya kalau yang sekolah yang memang buat CIDS saya rasa tak ada masalah sebab dia akan kacak macam ni kalau lama-lama kalau 3 minggu kadang lupa juga kita kan. Jadi kalau ada dalam rekod tu cantik sangat lah. Sebenarnya kalau kita dah mula guna tu memang kita akan fast share. Memang kita boleh belajar sebenarnya. Kalau dah mula setiap hari tu dah boleh jadi pakar dah sebenarnya. Memang mengikut pengalaman saya bila saya ajar cikgu sekali dua kali mereka tak faham tapi mereka mula menggunakannya dan mereka boleh dapat banyak input dan mereka boleh customize mengikut kehendak mereka sendiri. Itulah yang plus point untuk CIDS ni. Kita boleh customize mengikut kehendak kita. Okay. Ya betul tu. Okey, apa tadi saya nak cakap ni? Okey. Lupa pula saya cakap. Okey, untuk guru-guru, okey, mohon isi link kehadiran dalam ruangan chat. Okay,
Okay, sebabnya SPKPM ada masalah sikit untuk saya jana QR code. Nanti saya akan isi secara manual lah ya. Mohon isilah untuk bengkel kita pada petang ini. Okay, untuk Cik Tanish nanti saya akan tulis sebagai penceramah lah nanti ya. Okay. Okay, terima So, kasih. ada lagi ke? Okay, saya mau dia nak bagi pendapat ke, boleh kat ruangan chat ke, malu ataupun semua dah hilang ke kat saya dengan Cik Tanish yang ada ke, dengan Cikgu Faridah saya nampaklah mukanya. Yang lain ada, boleh on ni tak, on kamera? Oh okey ada. Okey Jayu dah masuk dah tu. Oh siapa Jayu sini? Oh betul tu. Itu soalan saya nak tanya tadi, saya terlupa. Boleh kenalkan Jayu kita tak? Okey. Tengok muka yang ceria tu, bersenyum tu. Cikgu Vishnu. Ya. Ya, Cikgu Vishnu dari sekolah mana ya? Matarabi. Oh ya betul lupa lah. SJKT Ladang Matarabi. Okey. Jayu tu. Jayu ya? Okey. Boleh bantulah Cikgu Vishnu. Boleh cakap sikit lah Cikgu Vishnu. Hello? On mic. On mic. Malu kot. Cikgu Danishan yang lantik, bukan BPD yang lantik. Apa nanti minta je Cikgu Laila keluarkan surat. Boleh. Boleh. So sebab memang eloklah hadir kan, sebab sebagai rujukan memang baguslah. Okey, so mungkin lepas ni kita boleh lantik lagi yang kemahiran. Okey, so tak ada masalah mana ni kan. So memang boleh bantu Cik Tanish dan juga boleh bantu daerah lah, tak ada masalah. So tahniah Cikgu Vishnu, harap boleh bantulah ya. Ya. Okey. Ini kat mana dalam Cikgu? kelas ni nampak, dalam kelas pemulihan. Semangat. Okey, Puan. Okey, terima kasih ya. Okey, saya harap boleh bantulah daerah nanti. Okey. So, ada soalan? Saya rasa tak ada apa, kita tamat di sini sajalah ya. Saya rasa Cik Tanish ya. Okey, so apa-apa pun akhir kata kami ucapkan terima kasihlah kepada Cik Tanish. Okey, daripada SJKT Sitam Barapilih. Okey, so apa-apa masalah boleh berhubunglah dengan Cik Tanish ataupun daripada Puan Vishnu daripada SJKT Ladang Matarabi. Okey. Cikgu Faridah ada soalan ke? Dia angkat tangan. Tak ada ya? Saja nak lambai je ya. Okay, Cikgu Faridah ni memang saya tengok dia punya idea memang bagus lah. Walaupun dia nak bersara, saya pun sedih juga dia nak bersara. Tapi lapakan daya kan. Okay, so memang cikgu yang bagus lah. Memang walaupun umurnya orang kata dah 50-an kan, tapi dia buat juga CIDS. Hari pertama saya puji dia kan, betul kan? Okay, memang bagus. So cikgu-cikgu lain pun saya tengok dah banyak dah buat CIDS, cuma ada mungkin lah yang saya kata tadi kan, dia tak berapa tepat. Saya tengok semua pilih aja. So jadi cantik lah konon tapi tak sesuai. So saya rasa daripada bengkel kita pada petang ini boleh gunakan maksudnya pilih, so boleh type. Itu yang satu kelebihan lah kan, kita nak type sendiri apa bendanya. Okey, lagi bagus lah. Okey, so terima kasih kepada Cik Tanish. Okey, kami di PPD Leperak ucap terima kasih. Saya juga guru pemulihan pun ucap terima kasih. Banyak ilmu sangat petang ni, saya pun banyak tahu juga. Okey, pada semua saya ucapkan terima kasih lah. So kami minta maaf lah jika ada kekurangan, tapi saya tengok sambutan memang bagus lah petang ni. Sebabnya kalau ikutkan bilangan tadi sampai 51, maksudnya guru bukan guru pemulihan penjualan sekali ni. Okay, so maksudnya guru pemulihan ada 43 saja. Tapi lebih daripada situ kan, sebab saya kata kalau bukan pemulihan pun tak apa, masuk je sebagai mencari ilmu kan. Okay, so kami ucap terima kasih lah kepada Cik Tanish, memang banyak-banyak terima kasih, banyak membantulah pada petang ini. Okay, ada chat, ada apa ya? Oh, terima kasih. Okay, sama-sama. Okay. Untuk yang lain tu pun kami ucapkan terima kasih, dan jangan lupa minggu hadapan kita tahap tahun 1, tahun 2 bersemuka, dan 3, 4, 5, 6, 8 bulan lah kan. So memang agak mencabarlah untuk kita ya sebagai guru. Okay, so sekiranya ada masalah boleh berhubunglah dengan kami di PPD ataupun kalau berkaitan dengan CIDS boleh tanya ya Cik Tanish dengan Puan Vishnu. Okay, so saya rasa kita tamat di sini sajalah ya. Tak ada apa yang Cik Nazar ada masalah Cik Nazar? Mana Cik Nazar, ada lagi ke? Sikit je. Untuk maklumat yang kita buat ni bukan maksudnya CIDS ni sebenarnya bukan dia
bukannya paksa, dia maksudnya a choice lah. Kalau yang boleh guna, itu saja itu saya. Itu saja. Pendek je. Okey, betul. So ini bukanlah Sekarang kau ni ingat buat ni pula kan. betul, nanti ini bergantung pada sekolah lah. Yeah. Sekolah, Tapi dia ilmu baik sebab bila kita tukar sekolah, maksudnya kita dah sedia. okey, sekolah Itu yang bagusnya. IDS memang kenalah kan. Okey, macam sekolah suami saya lah. Dia sebelum ni pun dia tahun ni lah baru start CIDS, dia pun meraba-raba, orang kata tak faham sangat kan. Saya nak ajar dia pun saya tak tahu. Sekarang saya boleh lah tunjukkan sikit-sikit, tapi sekarang dia dah okey lah, dia boleh lah dah kan. Okey. Tapi dia galak kan ya? Sekolah-sekolah tak wajib memang boleh guna. Oh, okey. Okey, so daripada ni saya dapat maklumat digalakkan walaupun sekolah tak wajib boleh guna juga kan Cik Tanish kan? Boleh guna kan? Okey. So yang tadi seperti mana Cik Nazar beritahu tadi, mungkin kita bertukar sekolah contohnya lah, tak kisahlah dalam daerah kita ataupun daerah lain kan. So dia menggunakan CIDS. So sekurang-kurang kita dah ada ilmu tersebut, tahulah nak buat macam mana kan. Okey, so saya rasa setakat ini tak ada soalan. Cik Fadil, ada Cik Fadil? Cik Fadil, soalan Cik Fadil? Okey, tak ada. Semua clear dah. Semua clear? Okey, so akan guru pun tak ada soalan. Okey, so itu sajalah, kita bersurai lah ya. Okey, so terima kasih. Okay, saya sudahi dengan Assalamualaikum dan selamat petang semua ya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okay, terima kasih. Okay, Terima kasih Puan. Terima kasih Cik Tanish. Share nanti. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Tanish. Thank you so much.